penulis berkata hadis ni diriwayatkan oleh salah seorang imam yang agung, iaitu Imam Malik ibn Anas, dalam kitabnya yang dinamakan sebagai Al-Muwatta. Jadi sebagai penutup kita akan membaca dan berkenalan sedikit tentang Imam Malik radhiyallahu anhu dan kitabnya yang amat agung, iaitu Al-Muwatta ini. Jadi diriwayatkan bahawa sesungguhnya Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta tersebut dalam satu tempoh yang amat panjang, iaitu dalam masa 40 tahun. Dan apabila dia telah sempurna menulis kitab Muwatta tersebut, dia berasakan bahawa dia tidak menulis dengan keikhlasan, bahkan untuk menunjukkan diri ini berilmu atau ingin kemasyhuran dan seumpama. Lalu dia mencampak kitab tersebut ke dalam air, dan dia berkata sehingganya kitab tadi basah dan tulisan-tulisannya hilang, maka ternyatalah kitab tersebut ditulis tidak kerana Allah, maka aku tak perlu lagi kepada kitab tersebut. Tetapi apabila dia campak, maka kitab tadi kering, tidak rosak walaupun satu huruf. Dan Imam Malik juga berkata sesungguhnya kitabku ni telah aku minta disemak oleh ulama yang ada di zamannya seramai 70 orang daripada ahli Madinah. Semua mereka bersepakat denganku, maksudnya bersepakat tadi tu. Di dalam bahasa Arab dipanggil wata'u ni. Maka dengan sebab itu kitabku dinamakan Al-Muwatta, yang bermakna sesuatu yang telah disepakati. Dan terdapat satu orang soleh, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ilmu agar aku dapat menyampaikan, atau ajarkan kepadaku satu hadis agar aku dapat menyampaikan hadis tersebut kepada umat kamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah mewasiatkan kepada Malik bin Anas dengan satu harta yang amat agung yang dia tadi membahagi-bahagikan kepada kamu. Ketahuilah bahawa harta tersebut ialah kitab Al-Muwatta. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Imam Malik tadi dia ialah salah seorang daripada 4 imam mazhab yang amat masyhur. Maksudnya kita maklum ada 4 mazhab yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hari ini. Dan ibunya semasa mengandungkan Imam Malik tadi, dia mengandungkannya selama 3 tahun. Dan dia tadi dilahirkan pada tahun 93 Hijrah, maka dia dihukumkan sebagai tabi'ut tabi'in. Dan pada Imam Malik tadilah ditafsirkan satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi berkata, akan sampai satu masa manusia itu menunggang binatang-binatang untuk menuntut ilmu, maka mereka tidak mendapati seorang yang lebih alim, lebih tinggi ilmunya daripada alimul Madinah, maksudnya orang alim yang berada di Madinah. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, Imam Malik ialah guruku, daripadanya lah aku mengambil ilmu, dan tiada seorang pun yang lebih berjasa kepadaku melebihi daripada Imam Malik. Dan aku menjadikan Imam Malik tadi sebagai hujah ataupun sebagai wasilah antaraku dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila disebut mana-mana ulama sekalipun, maka Imam Malik ialah bintang yang amat bercahaya. Dan tidak pernah ada mana-mana manusia yang sampai kepada martabat Imam Malik daripada segi hafazan, ketekunan dan kehalusan dalam memelihara hadis. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat manusia yang lebih mengetahui dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada Malik bin Anas. Dan Imam Abu Hanifah juga berkata, aku tidak pernah melihat manusia yang amat pantas menjawab sesuatu soalan dengan jawapan yang amat tepat, dan manusia yang amat sempurna zuhudnya melebihi daripada Malik bin Anas. Dan diriwayatkan sesungguhnya satu orang perempuan memandikan mayat seorang wanita. Maka tiba-tiba tangan perempuan yang memandikan tadi melekat di faraj jenazah mayat tersebut. Maka manusia menjadi bingung, apakah yang perlu mereka buat? Adakah mereka memotong tangan perempuan yang memandikan, ataupun mereka memotong faraj jenazah tersebut? Maka dia tanya kepada Imam Malik. Maka Imam Malik berkata, tanyalah kepada perempuan tersebut apakah yang dia kata semasa dia meletakkan tangannya di atas faraj perempuan tadi. Maka mereka bertanya kepada perempuan yang memandikan. Maka perempuan yang memandikan tadi berkata, aku berkata, sentiasalah faraj ini menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia niatkan adalah, maksud dia berniat daripada lafaz itu perempuan ni ialah perempuan yang suka berzina. Maka Imam Malik berkata, itu ialah qazaf, maksudnya tuduhan orang berzina, maka tanpa bukti, maka hendaklah kamu menyebat
sebat perempuan tadi tu yang memandikan tadi sebanyak 80 sebatan. Maka selepas dia sebat, maka tiba-tiba tangannya terlepas. Maka mereka pun melakukan, dan maka semenjak daripada itu maka diseru, maksud menjadi satu syiar di Madinah, la yufta wa malikun bil Madinah. Maksudnya jangan tiada siapa pun yang berhak memberi fatwa selagi mana Imam Malik berada di Madinah. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Imam Malik apabila dia ingin membacakan hadis Rasulullah SAW, dia akan mengambil wuduk dan duduk di tengah-tengah sehingga di tengah-tengah tempat kerusinya, dan dia tadi akan menyikat janggutnya dan meletakkan minyak wangi. Dan apabila dia telah duduk dalam keadaan tenang, maka barulah dia tadi membacakan hadis Rasulullah SAW. Maka apabila ditanya mengapa dia membuat sedemikian, maka dia kata, aku ingin mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu kisah yang lain, Imam Malik semasa dia sedang membacakan hadis, maka dia digigit oleh kalajengking sebanyak 16 kali sengatan. Maka warna kulitnya berubah dan dia menjadi pucat. Tapi dia tetap tidak memotong hadis Nabi Muhammad, memberhentikan majlis pembacaan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka apabila telah selesai, dia kata, aku menahan kesakitan tersebut kerana mengagungkan Rasulullah SAW. Dan dia meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah dan dikebumikan di tanah perkuburan Baqi'. Dan di zaman tersebut dibina satu kubah di atas kuburnya, dan kuburnya bersebelahan dengan kubur Nafi', hamba kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Imam Syafi'i telah menceritakan bahawa satu ketika makcik kepada Imam Syafi'i, semasa Imam Syafi'i sedang berada di Mekah, maka makciknya berkata, pada malam ni terdapat satu orang manusia berkata kepadaku, ma ta'alamu ahlil ard, telah meninggal dunia pada malam ini manusia yang paling tinggi ilmunya daripada kalangan seluruh ahli bumi. Maka apabila kami mengira malam tersebut, maka kami mendapati malam tersebut ialah malam kematian Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa rahimahullah.